Buletin 1.34 Februari, saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini. 2 maut, 5 cedera, kereta dirempuh bas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 maut manakala 5 cedera apabila sebuah kereta cuba mengelak sebuah motosikal sebelum dirempuh sebuah bas ekspres. Kedua-dua mangsa yang terkorban tercampak keluar dari kereta mereka dan maut. Kemalangan berlaku di kilometer 265.4 Lebuh Raya Plus arah selatan dari Bandar Ansdale ke Seremban pada kira-kira jam 1.50 pagi tadi. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Negeri, Superintenden Ibrahim Muhammad Abdul Kadir berkata, kereta itu dipandu Nurul Huda Ramli 36 dari Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur bersama 4 anak, Nur Iman Danish Abdul Azim 5, Muhammad Amirul Danish 7, Muhammad Hakimi 12 dan Dewi Alisha Alia 7 bulan. Katanya turut mengikuti perjalanan itu 2 kenalan, Wan Nur Shazliza Wan Nasruddin 19 dan Puteri Rufaidah Zahlan 17, masing-masing dari Puchong dan Ceras. Mereka dipercayai dalam perjalanan ke Port Dickson untuk bercuti. Kemalangan berlaku apabila kereta dipandu Nurul Huda hilang kawalan lalu merempuh pembahagi jalan sebelum melintang di tengah jalan. Sebuah bas dari arah belakang tidak sempat berhenti lalu melanggar kereta berkenaan. Penumpang harapan Wan Nur Shazliza yang dipercayai memangku Nur Iman Danish tercampak keluar kenderaan menyebabkan kedua-dua maut di lokasi. 5 lagi individu lain dalam kereta itu parah manakala pemandu bas pun Fuklai 56 bersama 28 penumpang tidak cedera. Mayat mangsa dan 5 yang cedera dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk bedah siasat dan rawatan lanjut. Siasatan masih diteruskan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Nibong Tebal, Pulau Pinang, seorang wanita berusia 40 tahun maut manakala 4 lagi cedera apabila sebuah van yang membawa pekerja kilang di Taman Widuri, Sungai Bakap terlibat dalam kemalangan kira-kira jam 7.15 pagi tadi. Ketika kejadian, van berkenaan dipercayai terbabas sebelum terbalik di tepi jalan berhampiran Kompleks Penjara Jawi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang memaklumkan kesemua mangsa yang cedera dibawa ke hospital oleh orang awam. Pemandu van bagaimanapun hanya mengalami kecederaan ringan. Di Jasin Melaka, 2 lelaki maut manakala seorang cedera dalam kemalangan membabitkan 2 buah kenderaan. Kemalangan berlaku di kilometer 3 Jalan Rim Nyalas lewat petang semalam. Pemandu kereta jenis Hyundai Getz, Chin Boon Peng 70 tahun dan pemandu Proton Saga G. Kumarisan 24 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala dan dada. Manakala penumpang Hyundai Getz Hu Chiu Chai 55 tahun cedera di dada. Ketua Polis Daerah Jasin, Deputi Superintenden Arsyad Abu berkata, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila pemandu Hyundai Getz yang datang dari arah Nyalas menuju ke Jasin tidak dapat mengawal kenderaan, menyebabkan ia terbabas ke laluan bertentangan sebelum bertembung dengan Proton Saga berkenaan. Kedua-dua pemandu kereta meninggal dunia di tempat kejadian. Penumpang yang cedera dihantar di Hospital Jasin untuk rawatan lanjut. Arsyad berkata saksi kejadian diminta tampil ke Balai Polis berdekatan bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kertas siasatan berhubung kes kemalangan maut kenderaan SUV yang terhumban ke laut di kilometer 4 Jambatan Pulau Pinang dirujuk ke Pejabat Peguam Negara hari ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk T. Narina Sagaran berkata, ia adalah prosedur biasa bagi menentukan tindakan lanjut berhubung kes terbabit selepas kertas siasatan mengenainya dilengkapkan. Tambah beliau, polis juga masih menunggu laporan kimia selain sedang berurusan dengan jabatan berkaitan untuk mempercepatkan proses terbabit.
Dalam kejadian pada jam 2.45 pagi Ahad lalu, SUV dipandu seorang penuntut Mo Yun Peng 20 tahun terhumban ke laut selepas terbabit dalam kemalangan dengan Toyota Vios dipandu rakannya. Kenderaan dan mayat Yun Peng berjaya dikeluarkan dari laut pada petang Selasa 2 hari selepas kejadian. Kerajaan Negeri Sabah akan mengkaji secara mendalam berhubung cadangan supaya masyarakat Jawa dan Bugis diiktiraf sebagai anak negeri. Ketua Menteri Sabah Datuk Muhammad Shafie Apdal berkata, tiada suku kaum di Sabah yang akan diketepikan. Kalau sekiranya masyarakat Tengwa bukan orang kita katakan native, tapi mereka mempunyai kapitan. Jadi itu juga harus kita lihat. We must be very creative, we must how know to brand supaya jangan ada pertikaian dari segi perundangan yang ada tanpa kita mengenepikan suku kaum yang ada di negara ini, di negeri ini. Ya, dan kita perlu ada wakil daripada suku kaum. Dan di mana kampung itu, kampung mereka. Datuk Seri Muhammad Syafiee melawat pasar malam tradisional di Kota Kinabalu sempena Tahun Baru Cina malam tadi. Beliau diminta mengulas kontroversi yang timbul berkaitan status anak negeri. Ia susulan cadangan oleh Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Datuk Aidil Mokhtar, supaya masyarakat Jawa dan Bugis di negeri itu diiktiraf sebagai anak negeri. Rakyat Malaysia diminta untuk memerangi mitos, informasi tidak benar dan salah faham yang menyebabkan mereka enggan atau melambat-lambatkan menjalankan ujian saringan awal penyakit kanser. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka juga perlu menolak kepercayaan atau terapi tertentu tanpa bukti keberkesanan yang didakwa mampu merawat penyebab kedua tertinggi kematian di negara ini. Untuk perinciannya dari Putrajaya, kita berlintas langsung bersama wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin. Wan Zairul, teruskan dengan laporan anda. Terima kasih Hawa di Sri Pentas. Hari ini 4 Februari merupakan Hari Kanser Sedunia dan tahun ini membawa tema Saya Akan dan Saya Boleh bertujuan untuk menggesa semua individu dalam menyuarakan komitmen memerangi kanser. Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyarankan masyarakat mengambil tindakan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan berkaitan kepentingan menjalani ujian saringan serta mengenali tanda-tanda dan gejala awal kanser. Satu aspek penting yang ditekankan adalah kepentingan pengesanan kanser pada peringkat awal. Ini kerana dianggarkan 60% kanser di Malaysia dikesan pada tahap yang lewat iaitu tahap 3 dan 4. Kanser kini penyebab kedua tertinggi kematian dalam kalangan rakyat negara ini dengan 3 jenis kanser tertinggi untuk lelaki adalah kanser usus besar, paru-paru dan kanser pangkal hidung. Sementara 3 jenis kanser tertinggi yang menyerang wanita pula adalah payudara, kanser usus besar dan cervix. Ujar Datuk Seri Dr. Zulkifli, skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 atau PKB40 yang akan mula dilaksanakan Mac depan menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan, bantuan perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan insentif tambang pengangkutan. Skim Perlindungan Nasional B40 MySalam pula diperkenalkan untuk membantu kumpulan B40 dengan memberi perlindungan perubatan dalam bentuk bantuan kewangan apabila berlaku kecemasan atau masalah kesihatan untuk 36 jenis penyakit kritikal yang turut merangkumi kanser. Justeru pesakit kanser sewajarnya mendapatkan maklumat daripada sumber diiktiraf dan menjalani saringan kesihatan seperti disarankan. Ini penting bagi memastikan pesakit mendapatkan rawatan sepatutnya dan tidak menjadi mangsa kepada produk yang memberi harapan palsu melalui tuntutan kesihatan yang tidak sah. Itu sahaja yang boleh saya bawakan segmen dari Putrajaya pada minggu ini. Kita kembali bersama Hawa di Sri Pentas. Selamat Hari Kanser Sedunia. Terima kasih Wan Zairul atas laporan itu. Selamat bertugas. Baik, kita ke laporan seterusnya. Lagu Haram ciptaan Hil Husaini dan Ezra Kong muncul juara pada Anugerah Juara Lagu AJL ke-33 yang berlangsung dari Aziata Arena Bukit Jalil, Ibu Negara malam tadi. Paduan suara emas komposer lagu itu sendiri berganding dengan Dayang Nur Faizah melayakkan Hil untuk terus bergelar juara pada edisi kali ini.
kemenangan lagu Haram membolehkan Hil Husaini dan Ezra Kong membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM50,000 dan trofi. Nak ikutkan perasaan kita orang sekarang ni, sebenarnya kita orang memang tak percaya apa yang berlaku sekarang ini, di mana kita orang macam cakap masa time tu. Ada yang sedih macam tak expect langsung. Ada yang just nak perform malam ni. Persembahan 12 finalis AJL diadili 10 juri profesional daripada pelbagai latar belakang bidang muzik dengan komposer Azmir bertindak sebagai ketua juri. Naib juara menjadi milik lagu Bunga dendangan Ara Johari, susunan komposer Hang Nadim, Lak, Kadok dan lirik oleh Hang Nadim sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM35,000 dan trofi. Ada terharu, ada nak nangis, ada sedih sebab kita tak sangka pun kita akan dapat title naib juara malam ni, and alhamdulillah Ara terima sebaiknya dan kita dah bagi 100%, so ini adalah rezeki Ara, so Ara terima. Tempat ketiga yang turut meraih kemenangan berganda bersama trofi vokal terbaik pula disandang lagu Sampai Bila, nyanyian Misha Omar oleh komposer Sharon Paul dan lirik oleh Fetri Yahya dan Shah Shamshiri. Manakala persembahan terbaik milik Sufian Suhaimi dengan lagu Di Matamu. Sebelum kita rancang apa yang kita nak buat, saya fikir AJL adalah satu tempat di mana kita perlu mengekspresikan muzik bukan sahaja dari segi audio tapi dari segi visual. So lagu Di Matamu ni dekat dengan hati pendengar rakyat Malaysia dan sangat sinonim dengan isu putus cinta. Lebih 3 dekad penganjurannya, AJL bertujuan memartabatkan industri muzik dengan memberi pengiktirafan kepada komposer dan penulis lirik tempatan. Memiliki barangan elektronik yang rosak pasti menyakitkan mata dan memerlukan ruang untuk disimpan. Tambahan pula kos untuk membaik pulih mencecah hingga ratusan ringgit. Justru daripada dibuang ke tong sampah, lebih baik ia dihantar ke pusat kitar semula yang berdaftar dan mendapat pulangan wang. Bertempat di sebuah pasaraya di Kota Damansara, Selangor baru-baru ini, satu kempen kitar semula barangan elektrik dan elektronik diadakan. Menurut Eksekutif Pembangunan Perniagaan TM Recycle, Syamsul Amri Tahir, barangan elektrik yang rosak antara penyumbang sampah terbesar di negara ini dan jika tidak diselenggara dengan baik, ia akan menyebabkan pencemaran. Beri peluang kepada sesiapa yang mempunyai barang-barang elektronik yang hendak dilupuskan, boleh hadir ke Giant Kota Damansara untuk dapat pulangan duit hasil daripada pelupusan barang-barang elektronik lah. Setakat ni alhamdulillah sambutan sebab di Kota Damansara ni dah kali kedua Giant Kota Damansara ni. InsyaAllah kita akan buat di seluruh Giant di seluruh Malaysia lah kalau ada kesempatan. Barangan elektronik akan ditimbang dan setiap sekilogram bernilai 40 sen. Antara yang popular ditukar oleh pelanggan adalah komputer, mesin pencetak, televisyen dan periuk elektrik. TM Recycle mengumpul semua jenis sampah elektronik atau e-waste dan proses kitar semula dilakukan di Pulau Indah, Selangor dan mempunyai cawangan di Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Untuk maklumat lanjut berhubung pelupusan barang elektronik, boleh layari laman sesawang usecomputer.com.my atau nombor tentera. Bursa Malaysia catat aliran masuk dana asing ke pasaran saham tempatan sebanyak RM1.03 bilion bagi tempoh Januari lalu. Ia sekaligus mencatatkan aliran masuk buat 4 minggu berturut-turut. Dalam laporan mingguan MIDF Research minggu lalu pula, aliran masuk merekodkan RM146.8 juta. Dalam pemantauan firma penyelidikan itu, Malaysia mencatatkan aliran dana asing bersih kedua terendah berbanding pasaran negara ASEAN lain, manakala Indonesia di kedudukan teratas. Firma itu juga berpendapat keadaan ini disokong oleh ekspor Malaysia pada tahun lalu yang berkembang kukuh naik 6.7%, mencecah hampir RM1 trilion. Perkembangan antarabangsa. Banjir di Queensland semakin buruk selepas pintu empangan Sungai Ross dibuka sekaligus melepaskan limpahan air sehingga mengakibatkan paras air meningkat drastik. Berdasarkan rakaman udara, daerah Townsville kini ditenggelami air berikutan jumlah takungan air melebihi paras bahaya. Ribuan tempat tinggal mengalami kerosakan manakala lebih 1,000 penduduk telah dipindahkan.
Penduduk juga berdepan ancaman baru apabila beberapa ekor buaya air masin dilihat berada di jalan raya kawasan perumahan lokasi terlibat. Pasukan tentera Australia telah dikerahkan ke lokasi bagi mengawal situasi serta membantu mangsa yang terperangkap. Daerah Townsville menerima hujan sebanyak 1 meter dalam tempoh 7 hari yang lalu. 10,000 penduduk Townsville terpaksa bergelap akibat putus bekalan elektrik. Jabatan Pendidikan Queensland mengarahkan ke semua sekolah di kawasan terjejas ditutup esok. Situasi banjir terburuk itu turut dialami oleh kira-kira 30 rakyat Malaysia yang berada di sana. Difahamkan kebanyakan mereka merupakan pelajar perubatan di Universiti James Cook dan juga pekerja swasta. Kami telah menghubungi seorang pegawai perubatan, Dr. Syahirah, untuk perinciannya. Yang tahu kita orang, dia orang semua selamat. Kita orang mostly yang we know of is just the students and the ex-students, because we macam keep in touch and stuff. And setahu kita orang, dia orang semua selamat. Rumah ada a few of them are trapped in the sense that jalan-jalan nak keluar tu semua dah ada air and dia orang tak boleh nak pergi mana-mana. Tapi so far rumah dia orang tak masuk air lagi. Some houses dah hilang electricity. So they're trying to sort of seek shelter somewhere else. Because clean water pun macam supply dia, I think in some places are dwindling. So they're trying to move out if they can. Tapi so far yang kita orang tahu, Malaysians kat sini selamat. Tapi I'm not saying that all of them are selamat, because there's quite a few yang duduk kat sini yang kita orang tak kenal. So one of those yang passing you tahu di Malaysia, tapi yang diorang tu I'm not sure. Tapi I tahu yang mostly student dan ex-student semua selamat kat sini. Semalam kita ada make contact dengan High Commission Malaysia dekat Australia, and sort of kita hantar email and stuff just to tell them yang we're safe. Usaha mencari penyelesaian terhadap konflik di selatan Thailand terbantut berikutan keputusan panel dialog Majlis Syura Patani, Mara Patani menggantung semua dialog dengan kerajaan Thailand. Ketua panel dialog Syukri Hari berkata, keputusan menggantung rundingan dibuat susulan kekecewaan kumpulan itu terhadap keengganan Ketua Rundingan Damai Thailand, General Udom Chai Tamasarurat untuk bertemu panel dialog. Mara Patani dan pasukan dialog Thailand tiba di Kuala Lumpur pada 2 Februari lalu untuk mesyuarat pengenalan. Bagaimanapun, mereka dimaklumkan bahawa General Udom Chai tidak akan menghadiri mesyuarat itu. Kumpulan itu justru menggesa kerajaan Thailand menggantikan General Udom Chai dengan seseorang yang lebih berwibawa. Mesyuarat pengenalan yang sepatutnya berlangsung semalam diatur oleh fasilitator baru Malaysia, iaitu bekas Ketua Polis Negara Malaysia Tan Sri Abdul Rahim Noor yang dilantik oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Rundingan itu difahamkan akan ditangguhkan sehingga selepas selesai pilihan raya umum Thailand pada Mac. Sejak 2004, konflik itu yang mencengkam 4 wilayah di selatan Thailand, iaitu Patani, Yala, Narathiwat dan Songkhla, sudah meragut lebih 6,500 nyawa. Sukan. Perlawanan pertama saingan Liga Super 2019 kini lengkap selepas Selangor dan Felda United turun beraksi di Stadium Shah Alam malam tadi. Walaupun lebih 10,000 penyokong hadir memberi sokongan, Selangor sekadar berpuas hati mengutip satu mata selepas mencatat keputusan seri 1-1 menentang Felda United. Perlawanan pertama Selangor di Stadium Shah Alam musim ini jelas menarik perhatian ramai peminat The Red Giants. Bukan saja mahu melihat kualiti pemain-pemain baru Selangor, malah kewibawaan jurulatih di Satyanathan dalam mengatur strategi ketika berdepan bekas pasukannya Felda United turut mencuri tumpuan. Nyata kegairahan peminat The Red Giants malam tadi berbaloi apabila pemain import baru dari Grenada, Antonio German, cemerlang merembat bola dari luar kotak penalti untuk gol pembukaan perlawanan pada minit ke-41. Bagaimanapun, masuk babak kedua, Felda United berjaya menyamakan kedudukan 1-1 selepas rembatan ketua pasukan Hadin Azman berjaya menewaskan penjaga gawang Khairul Azhar Khalid. Tersentak, Selangor cuba bangkit mencari gol tambahan, namun beberapa percubaan tuan rumah gagal diterjemah kepada jaringan. Tamat perlawanan, Selangor 1, Felda United 1.
Juga berlangsung adalah perlawanan tunggal Liga Perdana 2019 menemukan UKM FC menentang Perlis di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Di sebalik menandatangani beberapa pemain berpengalaman yang nampaknya gagal membantu Perlis yang akur tumpas 1-2. Perlis bertandang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras tanpa khidmat dua pemain berpengalaman Badri Razzi dan Khairil Muhaimin. Ketiadaan mereka menyaksikan ketua pasukan Perlis, Safi Isali menjadi tumpuan peminat. Bagaimanapun, Perlis dikejutkan dengan gol pembukaan tuan rumah pada minit ke-22 menerusi jaringan Faiz Hanif Adnan. Babak kedua, UKM FC berjaya menambah gol kedua pada minit ke-55 melalui Wan Muhammad Faiz Wan Sulaiman. Enggan pulang dengan tangan kosong, Perlis bangkit melancarkan serangan berbahaya ke kubu lawan. Dan usaha itu membuahkan hasil apabila pemain import dari Brazil, Valsi Teixeira Jr. berjaya merapatkan kedudukan 2-1 pada minit ke-61. Bagaimanapun, usaha Perlis untuk memburu gol penyamaan tidak kesampaian apabila keadaan padang basah terus mengganggu rentak permainan skuad bimbingan Manzur Azwira Abdul Wahid. Sekaligus keputusan 2-1 kekal sehingga whistle penamat. Kekalahan itu juga mengundang rasa tidak puas hati peminat Perlis yang hadir dan mereka dilihat berhimpun di pintu masuk utama Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras untuk bersemuka dengan Presiden Persatuan Bola Sepak Perlis, Dato' Ahmad Amizal Syafiq Ahmad Syafiq. Liga Hoki Malaysia 2019 masuk perlawanan ke-7. Penguasaan kedudukan masih menjadi milik UniKL yang kekal tanpa kalah setakat ini. Semalam, UniKL menundukkan pencabar utama Kelab Hoki Terengganu THT dengan keputusan 3-1 sekaligus kekal teratas dengan 19 mata. TNB juga meraih kemenangan untuk terus mencabar kedudukan UniKL apabila menumpaskan UiTM 3-1. Sementara Maybank meraih kemenangan keempat mengalahkan Nurul Safi Kedah dalam aksi sengit yang berakhir 5-4. Pada aksi di Stadium Hoki Tengku Abdullah, UniKL nyata unggul di arena sendiri untuk menafikan cabaran THT. Robert Kimperman mencuri tumpuan pada minit ke-8 suku pertama untuk gol pembukaan tuan rumah hasil jaringan padang. Dua suku permainan berikutnya tidak banyak aksi di depan gol menyaksikan tiada jaringan terhasil. Namun, sebaik memasuki suku keempat, aksi kembali rancak terutama apabila THT menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti Jang Jong Hyun minit ke-48. Tidak mahu tercicir mata, UniKL kembali bangkit dan hasilnya 2 gol berjaya dihasilkan sejurus sebelum siren penamat dibunyikan. Bermula dengan gol kedua yang disumbang Muhammad Hafiz Zainul seminit selepas itu. Manakala Irwan Firdaus Ahmad Tajudin melengkapkan kemenangan 3-1 UniKL juga menerusi gol padang minit ke-54. UniKL kekal teratas Liga dengan 19 mata selepas 7 perlawanan. Sementara itu di Stadium Hoki UiTM, Tenaga Nasional TNB mengecewakan tuan rumah UiTM dengan keputusan 3-1 untuk terus menghambat UniKL di tangga teratas. Aksi hanya mula rancak di suku ketiga dengan Muhammad Arif Syafi'i Ishak meledak gol menerusi pukulan sudut untuk TNB di depan minit ke-32. Pemain kebangsaan Firhan Ashari kemudiannya menemui sentuhan jaringan 10 minit kemudian menerusi gol padang. Abdul Khalik Hamirin cuba merapatkan defisit buat UiTM menerusi jaringan padang pada minit ke-53 suku keempat. Tetapi TNB mengukuhkan cengkaman 3 minit selepas itu untuk gol keempat pelawat hasil penyedah Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal. Menang 3-1, TNB kini di belakang UniKL dengan 18 mata, hanya 1 mata membezakan. Sekian Buletin 1.30. Sebelum berakhir, saksikan sebuah video di air terjun Niagara di Amerika Syarikat. Saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.